Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada anda semua yang kekal memberi sokongan kepada ZRA Stream pada minggu yang ke-17 saya bersiaran, ataupun ini dah masuk 4 bulan 1 minggu. Terima kasih pada lebih 32,000 yang menjadi rakan di Facebook dan juga 32,000 yang menjadi rakan di YouTube. Dan saya ucap selamat datang kepada lebih 2,000 trafik baru yang menyertai ZRA Stream pada minggu ini. Dan saya ucapkan juga ribuan terima kasih pada mereka yang bersama daripada hari pertama 10 hari bulan Mac 2022 ketika ZRA Stream bermula. Anda membantu share dan membantu mempromosi, kekal berinteraksi dan juga kekal memberikan motivasi kepada saya untuk kekal sebagai streamer dan mengekalkan stream ZRA ini. Almost saya cuba kekalkan 6 kali seminggu. Dan terima kasih juga anda yang menyokong pembaharuan apabila Dr. Mia Hazil menyertai ZRA Stream dan mengendalikan stream petang bagi membolehkan kita mempunyai lebih option terhadap kandungan ZRA Stream. Saya ucap juga terima kasih kerana untuk pertama kali juga 2 hari berturut-turut kita mencatatkan tontonan semasa tertinggi, iaitu pada 17 hari bulan di Facebook kita mencapai 2,000 tontonan tertinggi, manakala pada 18 hari bulan kita mencapai 2,4 ribu tontonan semasa tertinggi. Manakala di YouTube pada 17 hari bulan kita menerima tontonan tertinggi 1,740. Manakala semalam kita mencapai tontonan 1,300. Tapi secara puratanya indikasi yang ditinggalkan dengan dalam sesi bersama M. Nasir sangat tinggi kerana 3,000 lebih tontonan pada setiap malam di dua-dua platform ni bukanlah satu angka yang selalu boleh saya capai. Terutama kalau kita melihat algoritma ataupun logik stream di Facebook yang mengukur jangkauan adalah 3%. Tapi dengan angka tontonan yang ada, bolehlah dianggap kata kita mencapai 8% daripada keseluruhan follower ataupun rakan. Manakala kalau kita base pada like mencapai lebih daripada 12%. Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya stream dengan Nasir Jani, saya stream dengan Adlin Ahmad Ramli, saya stream dengan M. Nasir, dia memberi indikasi bahawa topik-topik yang mencetuskan rangsangan berfikir adalah topik popular. Kerana ini adalah topik yang menerima range tontonan yang tinggi, dan dia memberi indikasi kepada saya minat yang luar biasa ditunjukkan oleh mereka yang berada dalam media sosial kepada kandungan ataupun penstreaman yang saya sebut sebagai agak berat kandungannya, menjawab mengenai kebolehupayaan ataupun kecenderungan pengguna Facebook, terutama saya rasa 98% yang berada dalam stream saya adalah orang Melayu. Tidaklah selalu dikaitkan dengan pengguna media sosial yang bersifat populis. Saya ucapkan terima kasih kerana lebih 55,000 orang saya rasa telah pun menonton stream bagi video Facebook untuk sesi 17 hari bulan, dan angka yang lebih kurang sama lah juga untuk 18 hari bulan Julai. Di Facebook, di YouTube kita mencapai lebih 20,000 bagi setiap video, dan dia memberi rangsangan kepada saya bahawa sesuatu yang menjadi kecenderungan kepada penonton bergantunglah kepada sesuatu yang menjadi kecenderungan juga kepada pembekal kandungan dalam sama ada di platform YouTube ataupun di platform Facebook. Dan dia membuatkan saya ada keyakinan untuk melangkah setapak ke depan untuk berkongsi hal-hal hiburan ataupun hal-hal seni dalam bentuk yang saya fikir kata almost hard talk ataupun kita panggil topik berat. Saya fikir kata merentas 3,000 tontonan pada 2 malam berturut-turut adalah menunjukkan bahawa
kepenggunaan ataupun minat tuan-tuan dan puan-puan bagi kandungan-kandungan yang menjentik fikiran ataupun yang mencetuskan buah fikiran yang baru. Sama ada kita pergi kepada profil yang begitu introvert seperti Yamin Nasir, ataupun kita pergi kepada profil yang begitu extrovert seperti Nasir Jani ataupun Adin Nama Ramli. Dia menunjukkan psikografi, kecenderungan psikologi anda, memberikan saya aspirasi untuk membekalkan kandungan-kandungan yang begini dengan lebih kerap. Saya ucap terima kasih dia kerana tak banyaklah saya kena buat kick. Saya rasa pada hari pertama saya hanya perlu buat 2 kick je. Dan semalam almost tak ada langsung yang saya perlu buat kick and bend untuk lebih 1,500 komen. Saya fikir kata ini adalah sesuatu yang berada di luar jangkaan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya menghormati tuan-tuan dan puan-puan walaupun kita tak boleh jumpa. Sebahagian besar yang dah follow saya selama 30 bulan saya stream, termasuk hampir 2 tahun di Garasi TV. Dan sekarang dah masuk 4 bulan 1 minggu atau minggu ke-17 saya stream di JRA stream. Saya ucap terima kasih kerana hampir 40% adalah mereka yang konsisten follow selama 24 dah dekat 30 bulan saya stream. Saya ucap terima kasih lah. Itu sesuatu yang untuk orang yang tidak mengisytiharkan dirinya sebagai pesuara ataupun pepengaruh atau influencer. Kerana saya menganggap kata diri saya adalah seorang content operator yang berasaskan auditorial. Saya ucap banyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan kerana data ataupun sokongan yang tuan-tuan bagi akan membolehkan saya mengoperasikan lebih kajian data. Kerana setiap kali saya bersama dengan tuan-tuan, semua profil, semua pencapaian saya dokumenkan bagi boleh saya bentangkan kepada banyak pihak. Dan tentulah apa yang saya lakukan yang ini sekarang akan menjadi kunci utama kajian saya yang akan saya bentangkan kepada JKKN, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negeri, yang akan diadakan sekitar bulan September. Kerana saya akan berhadapan dengan 200 orang penggiat seni untuk menggambarkan kepada mereka bahawa transisi daripada 4G ke 5G adalah transisi yang memberi lebih option kepada kita untuk bekerja, untuk mendapatkan capaian mudah tanpa melabur begitu banyak wang. Kerana pembangunan aplikasi akan menelan kos yang sangat tinggi. Kerana walaupun apps, kita bercakap tentang RM10,000, RM30,000 dan RM50,000 untuk membina app. Manakala apa yang disebut sebagai revolusi industri ataupun AR 4.0, kita tidak lagi membina platform tetapi kita menunggangi platform. Kerana platform telah disediakan dengan begitu banyak apa yang dipanggil sebagai platform prospek masa kini seperti YouTube dan juga Facebook yang mempunyai dinamik kuasa beli ataupun dinamik komunikasi yang tinggi. Dan juga platform masa depan yang belum lagi saya teroka, iaitu TikTok, yang akan digambarkan akan mempunyai kuasa beli yang besar menjelang 2025. Dan begitu juga saya fikir kata apabila kandungan YouTube ataupun kandungan Facebook yang akan dinaik taraf pada era 5G membolehkan tuan-tuan tidak lagi menonton di telefon, kerana tuan-tuan akan memindahkannya kepada televisyen pintar apabila dijangka dalam tahun 2025. Hampir 70% daripada isi rumah di Malaysia akan beralih kepada smart TV. Penggunaan televisyen pintar membolehkan semua kandungan yang selama ini dianggap sebagai kandungan telefon ataupun kandungan media sosial yang diorientasikan di telefon pintar akan berpindah perlahan-lahan ke kandungan ke platform televisyen, membolehkan stream kandungan yang sesuai untuk tontonan berkeluarga mula ditonton di ruang tamu. Saya fikir apabila berada peralihan tabiat menonton kandungan di mana orang mula melepaskan telefon sebagai alat pencarian kandungan kerana internet dan juga televisyen pintar akan disatukan. Kos jalur lebar bagi 5G dijangka akan membolehkan setiap orang mempunyai akses tanpa beban kewangan yang besar bagi melanggani penggunaan jalur lebar internet ni. Dan saya fikir masa depan yang paling besar dari bagi segi pelaburan
mereka yang ingin menyebarkan konten dan menjalankan perniagaan dalam kandungan. Macam mana yang ZRA Stream lakukan, iaitu perniagaan dalam kandungan saya adalah televisyen, manakala perkhidmatan kandungan saya adalah opitoria. Ini akan memberi lebih banyak ruang. Saya bercakap mengenai apabila kita bercakap tentang AI ataupun teknologi aplikasi dalam transisi 5G, tak mungkinlah menjadi budaya orang Malaysia, kerana saya tak fikir kita mempunyai kepakaran untuk melabur dengan begitu banyak bagi teknologi AI. Berarti dia akan ada gandingan apa yang dipanggil sebagai manual, iaitu bakat alam, orang yang memiliki kemahuan atau memiliki potensi untuk menjadi streamer, dan juga platform, iaitu teknologi yang disediakan oleh jalur lebar 5R. Ini membolehkan keboleh penggunaan sumber manusia yang berasaskan kepada bakat, kebolehan, hobi ataupun kecenderungan dipindahkan di atas platform digital. Dan yang kedua, akan membolehkan perniagaan langsung dilakukan tanpa lagi kita bergantung kepada platform mall ataupun platform apps online. Di mana saya fikir kata ada banyak kandungan yang mempunyai nilai progresif seperti perbukuan, kandungan muzik, kandungan diskusi podcast ataupun vodcast, kandungan kandungan seni tradisional. Tak mungkinlah relevan untuk kita letakkan di app, sama ada aplikasi yang besar seperti Shopee, seperti Amazon, kerana dia tak mungkin membantu meningkatkan nilai jualan, kerana dia dianggap sebagai bukan platform yang tepat untuk mencetuskan kefahaman orang ramai terhadap produk yang dijual. Jadi saya ucap terima kasih kerana sokongan tuan-tuan telah membolehkan saya melangkah ke satu lagi persediaan baru untuk mempengaruhi beberapa pembikin dasar, supaya kalaulah saya boleh berinteraksi dengan mereka seperti mana pada bulan September, di mana saya akan berinteraksi dengan JKKN, bagi membentangkan kepada 200 orang penggiat seni untuk melihat bagaimana migrasi 5G boleh dilakukan dengan pelaburan semudah yang saya gunakan, iaitu sebuah telefon terpakai, tripod yang berharga RM69, mic saya yang dilelong dengan harga RM150 je. Sebagai satu daripada perniagaan yang boleh memberi gambaran kepada mereka yang nak meneroka apa yang dipanggil sebagai perniagaan perkhidmatan. Berarti saya memberi perkhidmatan maklumat pada saudara, perkongsian maklumat kepada saudara yang saya sebut opitoria. Dalam waktu yang sama, saya menjana bentuk perniagaan dengan bergantung 100% pada produk perbukuan. Saya ucap terima kasih kepada anda yang menyokong, yang beri saya banyak ruang, kerana sokongan anda kepada saya adalah eksperimental saya bagi tahun 2 tahun ni, 2023-2024, untuk secara perlahan-lahan mempromosi ataupun membantu kerajaan untuk paling tidak ada blueprint kecil yang boleh digunakan sebagai kayu ukur mengenai apa itu potensi generasi kelima ataupun 5G. Saya menjadi kuat kerana tuan-tuan, kerana pada tahun 2019 dan 2020 saya melobi banyak tuan-tuan sebelum saya menjadi streamer macam sekarang ni. Saya dah panjat MyCreative, saya dah panjat Kementerian Pendidikan Malaysia, saya dah panjat Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya pergilah kepada banyak tempat untuk memberitahu betapa syurga masa depan bagi penjualan produk fizikal seperti buku ni, yang dianggap sebagai telah pun dicuri oleh sistem digital, dia tidak berlaku. E-books akan berkembang pada tahapnya sendiri, tetapi buku fizikal akan boleh bertahan pada tahapnya sendiri. Ini menjadikan bagaimana saya mengatakan fizikal dan digital akan berkongsi konsepnya. Seperti mana saya bagi tahu pada saudara, dalam 4 bulan ZRA Stream muncul, saudara telah membuktikan lebih 300,000 daya beli buku, di mana separuh daripada nilai perbukuan dinikmati oleh inisiatif buku Darul Ihsan. Saya kira-kira semalam mereka menikmati sekitar 160,000. Jejak Tarbiyah menikmati sekitar 44,000 nilai jualan. Manakala penerbit Geroda di Kedah menikmati hampir 50,000 nilai jualan. Saya bekerjasama juga dengan satu one-off penerbit, iaitu Rabak, dengan 25,000 nilai jualan buku pemberontak M. Nasir tu, Nasir Jani. Dan semalam satu lagi kejutan tuan-tuan, walaupun saya tak dibincangkan dengan awal oleh pengurusan M. Nasir,
Kerana saya hanya diberitahu kata promote M. Nasir, enjoy the show dan mention je tentang konsert dia. Tetapi lambakan pembelian tiket berlaku semalam. Tuan-tuan telah tengok link tu ada tiket. Luncai Mas tak bagi tahu pada saya semalam bahawa saudara boleh membeli tiket through link. Ini yang saya kata luar biasa, walaupun saya hanya buat soft sale je semalam. Tapi dia membantu jualan tiket yang sangat luar biasa. Berarti kalau semalam saya fokus jualan tiket, membantu saudara mendapat cara mudah untuk klik dan beli tiket, saya boleh jamin Ziar Isteri mampu menjual 150 tiket. Kerana saya fikir kata sokongan tuan-tuan memboleh saya mendapatkan migrasi bahawa streaming yang dianggap sangat-sangat manual sebenarnya adalah pre-AI. Kita tak mungkinlah pergi kepada artificial intellectual. Kerana pelaburannya sangat tinggi. Seperti mana dalam dunia 3D kita tak boleh pergi kepada animasi yang berkualiti tinggi. Begitu juga akan berlaku keperlahanan, kerana tak mungkinlah negara kita akan melabur dalam teknologi high-end bagi skala penggunaan yang sangat terhad. Tapi tuan-tuan telah membuktikan bahawa dengan 300,000 nilai jualan buku yang saya bagi tahu tadi, kata saya gembira tuan-tuan, sebab tuan-tuan membantu sesuatu yang pada tahun 2019 yang saya bentangkan selama 3 kali kepada MyCreative dengan mengatakan bahawa tuan-tuan yang menjadi panel penilai MyCreative, percayalah bahawa perbukuan boleh diselamatkan dalam streaming. Kerana saya percaya bahawa apabila Oprah Winfrey mengisi kandungan tahun 80-an, ada televisyen di mana setiap kali Oprah Winfrey bercakap, data menunjukkan jualan yang paling rendah bagi buku yang dipromosi oleh Oprah Winfrey adalah 180,000. Berarti bila Oprah Winfrey recognize dia satu buku tu, jualan di dunia ataupun tontonan utama live dia adalah di Amerika, dia boleh mencapai jualan terendah 180,000 salinan kopi untuk orang beli. Ketika itu televisyen datang, orang menganggap Amerika akan menjadi mereka yang akan mengisi waktu dengan menonton televisyen. Tapi Oprah membuktikan jualan tertinggi naskah buku yang pernah dijual olehnya mencapai 800,000 naskah, kerana dia menjadi pempengaruh buku yang sangat luar biasa. Dan pada waktu yang sama juga, orang memomokkan bahawa Amerika akan kehilangan pembaca kerana trend televisyen telah pun menjadi budaya baru di Amerika. Tapi Oprah berjaya mengatakan bahawa kemunculan orang sepertinya akan menghidupkan buku dalam budaya televisyen yang telah pun dianggap merampas waktu senggang rakyat Amerika pada waktu itu. Dan saya percaya kata apa yang datang dalam media sosial adalah sama seperti mana Amerika mengalami renjatan, di mana peningkatan kadar tontonan di televisyen di Amerika meningkat daripada 4 jam sehari kepada 6.5 jam sehari pada dekad 80-an. Jadi data inilah yang saya cuba bentangkan. Tapi pada waktu tu saya fikir, macam saya selalu bagi tahu pada saudara, membentangkan satu idea yang sangat bersifat masa depan sukar dibayangkan oleh sesiapa pun. Sebab itulah saya bagi tahu, kalau tuan-tuan ada idea, jangan jual idea. Laksanakan idea walaupun kecil, pakai tripod RM69, mic 60. Ni mic kedua saya pakai ni. Saya start yang pertama dulu mic RM69 je. Saudara pakai je lah phone yang saya start dulu adalah S10 Plus. Kemudian saya bertukar kepada Apple Mini second hand $1,600. Dia adalah bagaimana sistem digital yang sangat kondusif akan mesra kepada produk fizikal. Sebab tu saya bagi tahu pada saudara, saya ucap terima kasih dengan 300,000 yang saudara beri. Bukan pada saya lah tuan-tuan. Saya bagi tahu pada tuan-tuan yang saya dapat komisen adalah apabila saya menjual buku IDBE. Saya tak buat naik buku inisiatif buku Darul Ihsan selama 3 minggu sepanjang bulan Julai, kerana saya sedang mengusahakan peralihan ataupun pertukaran trafik. Dan saya confident untuk menaikkan ni, kerana dalam tempoh 3 minggu ni saya menerima hampir 5,000 trafik baru. Berarti ramai yang ada malam ni kemungkinan besar mereka yang belum pernah melihat saya menjual buku Martin Link dan belum pernah melihat saya menjual buku Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tuan-tuan dan puan-puan, apapun saya share dulu dengan tuan-tuan mengenai info yang ada sekarang.
Ini ada data baru yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Ekonomi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai 9 buah negara yang akan menuju muflis pada bila-bila masa. Berarti kita dah ada kes Sri Lanka yang dilaporkan muflis. Ada berita yang keluar tapi saya tak fikir share-nya banyak. Menjadikan ramai orang tidak tak aware ataupun tak mengawasi mengenai 9 buah lagi negara yang sedang menuju kepada muflis, dengan sebuah negara yang dianggap sebagai, apakah kita akan melihat sejarah orang sakit Eropah selama 2 kali, iaitu Turki disenaraikan oleh Pusat Kajian Ekonomi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai negara yang terdedah kepada muflis pada bila-bila masa, dengan kadar inflasi yang meningkat 70% di Turki. 70% tuan-tuan. Kita sedang bercakap negara kita 2.7%. Jangkaan terbaru kemungkinan kita mencapai 3% kadar inflasi. Turki mencapai 70% kadar inflasi. Mendedahkan Turki untuk menjadi negara muflis. Sekiranya sedikit lagi kegoncangan melanda Turki dengan kadar pengangguran yang sangat tinggi, dengan kejatuhan mata wang lira yang menjangkau hampir 50%, dan paling teruk adalah kerana Turki mengalami inflasi pada kadar 70%. Turki adalah negara singgahan yang saya suka. Tapi tidaklah seperti mana saya sukakan Syria. Tapi Turki adalah negara singgahan yang saya suka. Terutama berada di Istanbul. Kita tak jangka tuan-tuan, negara yang pernah menjadi jendela pembekal barangan murah ataupun dianggap sebagai mini China untuk Europe. China dianggap sebagai China sedunia, manakala Turki dianggap mini China di Europe, kerana produk-produk yang dikeluar dan dikilang ataupun dibawa masuk ke Turki menjadi pintu interport. Sama ada mereka membawanya masuk terus daripada China dan kemudian mengagihnya kepada pasaran barangan murah di seluruh Eropah, atau sektor pelaburan besar mula memilih Turki sebagai pusat penghilangan dan kemudiannya mengeksport ke bumi Eropah. Levi's juga berpengkalan di Turki sebagai pengeluar bagi pasaran Eropah yang lebih berkualiti tinggi, manakala China menjadi pasaran pengkalan Levi's untuk pasaran Asia yang kualitinya jauh sedikit lebih rendah daripada apa yang dikeluarkan oleh Turki. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan 1.6 bilion penduduk dunia di 94 buah negara. Ini data yang 72 jam lalu. Minta maaf lah saya tak boleh update cepat kerana kita ada 2 malam dengan Nasir. Saya tak nak campur aduk. 1.6 bilion penduduk dunia daripada jumlah 7.2 ke 7.3 bilion. 1.6 bilion ini spesifik dilihat berada dalam 94 buah negara di dunia. 94 buah negara di dunia, yang secara langsung ditakrifkan oleh Pusat Kajian Ekonomi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu akan terbabit dengan 1 ataupun 2 krisis. Sama ada krisis makanan, berarti serius seperti mana yang dialami oleh Sri Lanka, atau krisis kewangan serius seperti mana yang sedang dialami oleh negara kita. Saya dah bincang dengan saudara tentang 46,000 orang yang menjadi muflis pada tahun 2020 hingga 2022, manakala tahun 2022 hingga 2024 akan ada tambahan 32,000 orang lagi yang disenaraikan akan berada dalam senarai muflis. Data baru ni tuan-tuan agak mengejutkan kerana dia membabitkan jiran kita Laos. Laos juga disenaraikan sebagai sebuah negara rapuh, sebuah negara ekonomi rapuh, Laos, dan sebuah lagi negara ekonomi rapuh adalah Myanmar. Laos digambarkan sebagai stabil dari segi politiknya tetapi tidak dinamik dari segi ekonominya, kerana Laos juga terpancing dengan kejatuhan mata wang negara-negara jiran. Berarti apabila ringgit meremah, apabila baht melemah berbanding dengan dolar, berarti dia memberi impak terus kepada Laos. Manakala sebuah lagi negara yang menjadi rakan ASEAN yang akan menuju muflis adalah Myanmar, kerana ketidakstabilan politik. Berarti ada 2 kes saya beritahu. Punca-punca yang disenaraikan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu ke atas 9 buah negara yang menuju muflis ni, pertama adalah ketidakstabilan politik ataupun disebut juga sampai ke level perang saudara. Kedua, ketidaktahanan ekonomi. Ketidaktahanan ekonomi. Yang ketiga juga disebut sebagai kegawatan politik. Tuan-tuan dan puan-puan, Turki adalah satu gambaran yang sebelum ni dia menjadi open secret. Orang faham Turki mengalami masalah kerana liranya merudum sejak 2015 sebelum ada COVID-19. Orang faham bagaimana Turki perlahan-lahan disisihkan oleh Eropah, kerana Eropah menganggap bahawa Turki adalah sebuah
negara yang sedang membina prospek Islamnya secara perlahan-lahan melalui parti AKP. Turki melihat Erdogan, Perdana Menteri Turki sebagai seorang dinosaur Islam yang sedang mengukuhkan semula Turki untuk kembali kepada semangat Osmania. Penyisian demi penyisian dan pelbagai perkara yang berlaku dalam politik Turki yang digoncang sesekali dalam tempoh sedekat ini menjadikan akhirnya secara rahsia terbuka Turki memang dirancang untuk bankrupt. Turki ini memang dirancang untuk bankrupt bagi membolehkan sebuah negara yang dilihat sedang mempromosi Islam moden tidak berkembang. Ini adalah kebimbangan kerana sokongan yang sangat luar biasa diberikan pada parti AKP yang berteraskan kepada nilai moderat secara dasarnya, tetapi dianggap sebagai entitis Islam yang sangat kuat secara semangatnya. Jadi sekiranya tuan-tuan melihat Turki yang kita anggap mapan kerana dia menjadi salah satu jendela ekspor yang besar dari segi produk penggunaan barangan murah di Eropah. Kerana Eropah bukanlah semua tentang Paris dan New York. Eropah bukanlah semuanya tentang Paris dan London. Kerana Eropah juga mempunyai kuasa beli yang besar bagi 52 buah negara yang ada di Eropah. Kuasa beli bagi produk-produk yang dianggap sebagai produk murah. Oleh kerana Turki tak lagi prominent, kerana Turki tak lagi berdaya saing kerana liranya merudum teruk apabila dibandingkan dengan dolar US, maka Turki disenaraikan sebagai 9 buah negara. So kita ingat dulu senarainya. Senarainya bermula dengan rakan rapat kita iaitu Laos dan juga Myanmar, diikuti oleh rakan Islam kita. Rakan Islam kita iaitu Pakistan dan juga Mesir dan juga Turki, diikuti oleh rakan Afrika Latin yang telah lama berada dalam keadaan complicated iaitu Zimbabwe, diikuti oleh sebuah lagi negara di Amerika Latin yang telah pun lebih 10 tahun mengalami ketidakstabilan politik iaitu Argentina. Jadi kalau tuan-tuan lihat kedudukan 9 buah negara ni, kebimbangan yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan adalah kita tak mungkin menyertai 9 buah negara yang ada dari segi muflisnya, dari segi krisis makanannya. Tapi kita berada dalam apa yang Pertuan Bangsa-Bangsa Bersatu kata, daripada 7.2 bilion penduduk dunia, 1.6 bilion akan terikat pada krisis kewangan. Berarti itu potensi di mana Malaysia akan terjerumus. Kita tak dapat lari bahawa kita adalah 60 buah negara yang disenaraikan berada dalam kerapuhan tidak menentu apabila ekonomi dunia menguncup dan juga perlahan. Jadi itu yang kita kena faham. Dan saya beritahu juga pada saudara dengan keadaan Afghanistan di mana semua orang excited apabila Amerika berundur tahun lepas pada bulan Ogos. Semua orang menjadi excited kerana Afghanistan kini menjadi sebuah negara mandiri. Tetapi akhirnya selepas semangat membuak-buak mengenai Islam kembali di Afghanistan, berundurlah apa yang disebut sebagai Land of Liberty Amerika yang sangat sekular. Tapi Pakistan menjadi sebuah lagi negara alien termasuk di kalangan orang Islam. Afghanistan dianggap sebagai sebuah negara alien yang tidak lagi dipedulikan oleh orang Islam. Apa yang menjadi pintu harapan Afghanistan adalah Pakistan. Tetapi kerana ketidakstabilan politik dan Pakistan juga mengalami krisis inflasi yang sangat tinggi, antara 15 ke 30%. Dan kemudian Pakistan juga mengalami ketidakstabilan politik dengan berlakunya apa seperti berlaku dekat kita juga, iaitu di mana kerajaannya beralih tanpa melalui pilihan raya. Jadi saya tak fikirlah kerajaan Shehbaz Sharif ni mampu melakukan sesuatu yang luar biasa selepas mereka mengambil alih daripada kerajaan Imran Khan yang dikalahkan melalui undi lompat parti ataupun undi pertukaran fraksi. Parti yang dulu menyokong parti Tariq Insafi ni berubah dia punya sokongan kepada parti pembangkang, apa yang dipanggil sebagai parti pro Nawaz Sharif yang ditahan kerana rasuah. Saya fikir kata sesuatu yang perlu kita jaga adalah untuk tidak menerima nasib seperti Pakistan, di mana apabila kegoncangan ekonomi berlaku, kegoncangan politik berlaku, Pakistan kehilangan masa depan untuk mendapat sokongan daripada mana-mana pihak. Ketika Imran Khan menjadi Perdana Menteri,
Dan kebetulan pada waktu yang sama dia gagal mendapatkan sokongan daripada sekutunya Amerika dan rakan-rakan Amerika di barat. Ekonomi Pakistan berada dalam keadaan yang sangat buruk. Nawaz Sharif ketika berlaku perang di antara Rusia dan Ukraine, dia cuba memainkan peranan untuk mendapat simpati Rusia dan mengalihkan ekonomi Pakistan untuk tidak lagi bergantung pada blok barat. Tindakan beliau kemudiannya menyebabkan berlaku campur tangan secara halus dan akhirnya beberapa pemimpin politik yang dilobi oleh CIA ataupun dilobi direct oleh Rumah Putih telah memindahkan sokongan kepada Shahbaz Sharif. Tapi saudara tengoklah sampai sekarang tuan-tuan, bertukar kerajaan daripada agenda barat tidak membantu Pakistan mendapat apa-apa manfaat pun daripada dolar Amerika. Berarti ketika Nawaz Sharif, ketika Imran Khan menjadi Perdana Menteri, dia dianggap sebagai seorang yang tidak mesra barat, menyeret Pakistan ke dalam kancah tekanan ekonomi yang tinggi kerana menunjukkan sifat mesra Rusia ketika barat tak lagi mesra padanya. Ahli-ahli politik yang kemudiannya menjadi katak melompat dan menyokong orang lain, tapi dia tidak mengeluarkan Pakistan daripada senarai negara yang menuju muflis. Malah hari-hari untuk melihat Pakistan menyusul rakannya, iaitu Sri Lanka yang berada di Asia Selatan, hampir pasti tiba. Siapa yang tengok laporan ekonomi, saya mudahkan pada saudara untuk nak tak jadikan benda ni ceramah ekonomi. Semalam saya habis balik tengok M. Nasir, saya ada masa banyak. Saya menghabiskan 3 jam di depan BBC. Kerana BBC memberi fokus besar kepada ekonomi. Dan kemudian CNN pada waktu, saya menonton MSNBC. Kerana BBC memberi tumpuan yang begitu besar kepada kebakaran hutan luar biasa di Eropah. Jadi saya share dengan tuan-tuan kerana saya fikir sesuatu yang selalu mengecewakan saya apabila media selalu memfokuskan kepada bukan perkara utama. Sepatutnya saya fikir lebih banyak rancangan-rancangan yang dihasilkan oleh media arus perdana adalah memberi penerangan yang lebih luas kepada rakyat untuk memahami ekonomi tanpa menyimpan kebimbangan. Masalah kita adalah apabila kita bercakap tentang kebenaran, kita akan menganggap semua kebenaran mempunyai impak politik. Bercakap tentang Malaysia adalah sebuah negara krisis digambarkan boleh menjatuhkan Perdana Menteri. Digambarkan Malaysia sebagai sebuah negara krisis ekonomi akan boleh menjadikan kerajaan tak popular. Ini menjadikan perbincangan dan kecerdikan kita terhadap ekonomi tak pernah meningkat. Ini yang selalu menyedihkan saya kerana saya anggap mustahil lah tuan-tuan, rakyat boleh menjadi orang yang bijak mengatur agenda ekonomi. Rakyat orang yang faham bagaimana membina ketingkatan kepekaan ekonomi. Kalau media masih lagi menganggap bahawa di ketika rakyat sedang susah, yang akan menyelamatkan kesusahan rakyat adalah drama 7 petang. Dengan menggambarkan kita ada megah holding. Dengan menggambarkan bahawa konflik utama yang dialami oleh orang Melayu adalah konflik kerana keluarga kaya, anak dan anaknya berebut bagaimana untuk mengendalikan kekayaan. Sedangkan secara hakikatnya saya bagi tahu pada saudara, konflik utama yang dialami oleh orang Melayu hari ini hanyalah satu, iaitu ketika politik tak stabil dan orang Melayu tak boleh bergantung kepada navigasi politik, mereka perlu diberi lebih akses kepada pengetahuan ekonomi untuk navigasi mandiri. Kita boleh kontrol secara mandiri. Sementara nak menunggu politik menjadi stabil, pengetahuan am kita terhadap ekonomi meningkat. Tapi oleh kerana kita menjadi kekal sebagai bangsa katarsis ataupun bangsa yang kita sebut sebagai dipanggil dulu saya escapist, melarikan diri, maka kita akhirnya menjadi bangsa yang menganggap apabila masalah wujud, banyakkanlah kamu masa di depan media kandungan hiburan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya letak je tajuk ni, kita dah skor 1000 dah. Kita dah skor 1000, menunjukkan bahawa seorang yang bukan ahli ekonomi seperti saya, yang memberi tip asas saja, iaitu tip yang saya boleh bagi pada tuan-tuan, siap siaga atau waspada, kemudian kendalikan secara mandiri apa yang mampu. Saya tak boleh bagi tip yang luar biasa kerana saya bukan ekonomis. Para sarjana, para ahli ekonomi tak mahu stream kerana mereka bimbang. Sekiranya mereka menjelaskan kedudukan ekonomi, mereka akan dianggap sebagai penentang kerajaan. Saya sedang membina satu stream untuk membolehkan negara melangkah sedikit lebih matang. Kalaulah ada orang SKMM dalam ni mantau saya, Bukit Aman ke pantau, saya fikir mereka faham bahasa yang sedang saya gunakan tidaklah bahasa menghasut. Saya bagi tahu sebelum politik dapat mandiri dan mencapai kestabilannya sendiri, rakyat perlu diberi akses lebih untuk mengawal kesan politik sekarang, iaitu ekonomi. Kerana politik yang tidak stabil, yang kita pun tak tahu bagaimana jalan keluar yang boleh kita terokai,
tak boleh menjadi asbab. Kita membiarkan pula rakyat menerima bencana senyap, iaitu ekonomi. Anda tak boleh memberi gambaran kepada rakyat setelah lehernya dicerut. Sekarang adalah masa yang tepat kita memeriahkan pengetahuan ekonomi kepada semua orang. Menjadikan gambaran bahawa mengingatkan rakyat tentang ekonomi akan meringankan beban kerajaan ketika kerajaan yang ada sekarang semuanya terpaksa menumpukan kepada kestabilan politik. Tapi itu dah susah, tuan-tuan, kerana media juga tak dapat menentukan hala tujunya. Kerana siapa saja yang berada dalam media, mereka akan berada di bawah arahan pemain ekonomi. Kerana saya beritahu pada saudara, kemerdekaan media telah pun berakhir apabila syarikat-syarikat media dibeli oleh orang yang sebenarnya mahu menggunakan media untuk lobby ekonomi. Berarti kalau saya beli satu syarikat media, tuan-tuan, saya tak peduli laporan yang saya keluarkan itu matlamatnya apa. Tetapi saya akan menggunakannya sebagai kad trup saya, trump card saya, untuk mengatakan bahawa saya sebahagian daripada pemain penting mana-mana kerajaan yang ingin memastikan media yang saya miliki ini menjadi pro atau menjadi con. Pastikan perniagaan-perniagaan yang ada dalam saya punya syarikat-syarikat yang lain itu disokong. Oleh kerana media telah menjadi tonggangan yang dimiliki oleh ahli-ahli perniagaan yang menganggap bahawa media adalah taruhan. Kita rugi dalam kad media tapi kita untung dalam kad yang lain. Kerana media dikuasai oleh syarikat-syarikat yang mempunyai cabang perniagaan yang sangat banyak. Menjadikan akses kepada tuan-tuan untuk mendapat asas ekonomi pun sangat sukar. Kalau tuan-tuan berdepan dengan kelas ekonomi, mungkinlah kita tak faham kerana kita adalah bangsa yang telah pun ditinggalkan oleh sifat bahawa ekonomi adalah pengetahuan am. Kita menganggap ekonomi adalah pengetahuan high-end. Orang tak bercakap ekonomi dalam stream. Orang tak bercakap ekonomi di kedai kopi dan orang tak cakap ekonomi pada waktu prime di media perdana. Ini menjadikan ramai ada orang selalu PM saya. Tanya nasihat, bolehkah saya mulakan perniagaan? Nasihat, saya mempunyai hutang terkumpul, patutkah saya mengambil tawaran? Oh, saya telah mengambil tawaran hutang terkumpul. Cik Dana, macam mana saya nak patah balik? Berarti perkara-perkara asas ini tidak dijadikan sebagai pengetahuan am. Menjadikan ramai orang tak dapat menyesuaikan diri ketika keadaan ekonomi menjadi sangat complicated. Saya beritahu pada saudara, kalau Turki ataupun Turki yang berada dalam persekitaran rakan ekonomi yang sangat kuat, tak boleh keluar. Dan saya beritahu kepada saudara bahawa Pakistan satu masa dulu sentiasa menerima sokongan daripada sekutu-sekutu barat kerana tak mahu Pakistan sentiasa berada dalam begini ya, kerana Pakistan ada nuklear, India ada nuklear. Oleh kerana Pakistan dan India walau kedua-duanya adalah sebuah negara kolonial imperial British dan kemudiannya berpaksi kepada sistem barat. Tetapi barat bimbang kedua-dua bekas negara jajahan British ini bertempur kerana kedua-duanya memiliki nuklear. Maka stability barat untuk memastikan mereka mempunyai kuasa say ataupun kuasa menasihati, kuasa menentukan hala tuju nuklear di kedua-dua buah negara. Kedua-dua buah negara dibiayai oleh sokongan ekonomi dari barat supaya barat mempunyai kata dua sekiranya berlaku krisis yang boleh menyebabkan berlaku perang nuklear antara India dan Pakistan. Tapi oleh kerana banyak negara telah pun mengubah trend navigasi, mengekalkan pengaruhnya, mereka melihat sebuah negara tersebut dari segi ekonominya liability atau tidak. Berarti Pakistan telah pun disenaraikan sebagai sebuah negara liability. Ekonominya rendah, inflasinya tinggi, potensinya untuk menjadi sebuah negara pulih ekonomi sangat perlahan. Berarti akhirnya dia menjadi sebuah lagi negara terbiar. Afghanistan saya dah beritahu pada saudara, agak sukar kerana semangat orang Islam setakat tu lah tuan-tuan. Semua bertepuk bersorak apabila Amerika terbang keluar. Tetapi hari ini tak ada orang pun akan minta update berapa orang kadar kebuluran yang berlaku di Afghanistan. Tak ada orang nak bagi tahu update apa-apa pun tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak berminat untuk tahu ketika saya bagi tahu pada saudara bahawa Afghanistan mungkin berpecah. 4 kelompok utama yang membentuk kerajaan Taliban juga akan kembali berpecah. Berarti Afghanistan akan melalui satu lagi period perang Mujahidin. Perang yang berlaku pada tahun 1979, 86, perang yang berlaku pada tahun 86. Di mana 4 kelompok mujahidin yang berjaya menghalau keluar rejim Rusia dan juga kerajaan boneka Afghanistan pro Rusia tu, dia berjaya halau keluar dan akhirnya mereka berperang hingga tahun 1991. Hinggalah Taliban mengambil alih tahun 1991 sebelum datangnya Amerika pada tahun 2001. Berarti saya percaya bahawa tidak mustahil akhirnya Taliban yang disatukan oleh 4 puak utama
akan berpecah kerana keempat-empat puak tidak lagi melihat Islam dan pegangan Taliban sebagai kuasa penyatu. Kerana akhirnya keempat-empat puak kembali kepada sifat puak. Sama ada puak mereka mempunyai makanan yang cukup. Berarti 40% Pashto. Dan dalam 40% rakyat Pashto juga terpecah kepada beberapa kabilah. Di mana dua kabilah dianggap kabilah utama. Dan kita fikir kata 20% mereka yang berasal daripada Tajik. 15% daripada puak Hazara. 3% daripada puak Uzbek dan puak-puak yang lain. Kemungkinan besar akhirnya akan kembali ke wilayah masing-masing dan akan memecahkan kembali wilayah seperti mana Mujahidin terpecah kepada 4 walot pada tahun 1986. Berarti apabila Rusia dihalau keluar pada tahun 1986, terbentuk satu kerajaan namanya Mujahidin, tapi kerajaan ini akhirnya tak dapat survive dari segi ekonomi. Berarti dia dipecahkan oleh 4 walot. Walot yang pertama adalah walot yang pertama adalah Gabuddin Hemetiar. Walot yang kedua adalah Burhanuddin Rabbani. Walot yang ketiga adalah Allahyarham Ahmad Shah Masud. Dan walot yang keempat adalah Abdul Rashid Dostum. Berarti akhirnya saya nampak kata jalan yang ni realistik tuan-tuan, bukan doa. Realistiknya Afghanistan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk kembali kepada perang saudara apabila perebutan makanan berlaku. Dan kedua, orang mula berfikir bahawa membentuk kerajaan Taliban di atas kefahaman Taliban sebagai sebuah negara Islam tak akan dapat bertahan apabila kelaparan, kemiskinan, pengangguran dan juga kematian berlaku dengan begitu banyak akibat kemiskinan. Apa yang selalu sebut sebagai kemiskinan yang bermula kepada akses makanan yang sukar, disusuli akses kepada perubatan. Kerana apabila kurang makanan, maka akan banyak penyakit menyerang. Apabila penyakit menyerang, akses perubatan tak boleh diperolehi. Ini akan menjadikan orang melihat selepas apa yang saudara lihat berlaku di Sri Lanka, yang terdekat adalah Afghanistan, yang kedua terdekat adalah Pakistan. Pakistan berada dalam keadaan yang sangat bergoyang. Kita tunggu saja pada pilihan raya di wilayah Punjabi, di mana parti yang dipimpin oleh bekas Perdana Menteri Imran Khan akan bertanding semula. Sekiranya Imran Khan memenangi kawasan Punjabi, saya fikir kata akan berlaku kebangkitan yang luar biasa. Kalaulah parti Imran Khan, Tariq Insafi menang di pilihan raya negeri Punjabi, dia akan mengatakan bahawa majoriti rakyat Pakistan masih menyokongnya. Pembelotan yang dilakukan oleh rakan yang membentuk kerajaan campuran dengan dia, yang kemudiannya berpaling kepada parti Nawaz Sharif ni, yang kemudian dipimpin oleh Shahbaz Sharif ni, sebagai satu pengkhianatan. Dan kesan pilihan raya di Punjabi akan menentukan masa depan Pakistan. Berarti saya beritahu juga pada saudara Turki juga. Saya fikir kata kalaupun tak berlaku apa yang kita boleh sebut sebagai kekacauan yang Turki alami beberapa tahun yang lalu, di mana beberapa pegawai tentera yang menerima pengaruh dan sokongan daripada agen CIA melancarkan pemberontakan ketenteraan yang gagal ke atas Presiden Erdogan. Tapi akan ada kemungkinan oleh kerana kadar pengangguran yang sangat tinggi, mencapai 40%, tinggi kadar pengangguran tu, memungkinkan Turki akan menjadi orang sakit Eropah. Siapa belajar sejarah pada tahun 70-an dan 80-an, istilah yang diberikan pada Turki waktu kita belajar sejarah, kerana sejarah di Malaysia pada waktu itu ditulis oleh tinggalan British, maka Turki diberi gelaran orang sakit Eropah pada tahun 1921. Apabila jatuhnya kerajaan Osmaniyah, Turki menjadi sebuah negara sekular. Turki menjadi sebuah negara muflis selepas Perang Dunia Pertama dan digelar sebagai orang sakit Eropah. Tuan-tuan dan perempuan, yang saya nak share dengan tuan-tuan itu adalah tip bahawa selain daripada Sri Lanka yang telah pun muflis dan tak ada jalan keluar, Sri Lanka adalah sebuah negara pembangsaan yang sangat menyedihkan. Apabila mereka memohon apabila Raja Paksa, Presiden yang lama, memohon kepada IMF untuk mendapatkan bantuan dengan memberitahu, ini saya bagi tahu kekejaman IMF. Kerana Raja Paksa telah memberitahu kepada IMF, sekiranya IMF tidak memberi pinjaman, negaranya akan hancur. Pada waktu itu, krisis yang dialami oleh Sri Lanka adalah hutang luar yang tinggi, dan yang kedua, krisis tenaga, di mana mereka tak mampu membeli arang batu. Kerana kos arang batu kan meningkat $60 USD setan. Mereka mengimport 50% ke 60% penggunaan arang batu daripada India. Oleh kerana arang batu adalah sumber tenaga yang utama, dan negara-negara yang mengeksport arang batu pergi ke Sri Lanka
stok bekalan. Satu adalah hutang Sri Lanka yang tak boleh dibayar. Yang kedua, kerana arang batu tak dikeluarkan lagi oleh Ukraine dan tak dikeluarkan lagi oleh Rusia kerana berlaku perang pada Februari 2022, negara-negara pengeluar arang batu semua mengambil langkah tidak mengeksport stok tempatan bagi memastikan mereka juga tidak mengalami krisis arang batu. Jadi Sri Lanka merayu kepada IMF untuk buat pinjaman. Dengan presiden yang lama, Rajapaksa telah mengatakan bahawa kalau IMF tak bagi bantuan, Sri Lanka akan terjerumus dalam keadaan krisis kemanusiaan yang lebih teruk, kebuluran dan kemudian muflis. Tapi akhirnya berlaku reformasi yang sangat dahsyat di Sri Lanka hingga Presiden Rajapaksa melarikan diri. Semalam saya tengok interview penuh yang disiarkan oleh BBC dengan bakal presiden yang akan dilantik apabila parlimen kembali bersidang selepas perintah darurat dilaksanakan, iaitu Presiden Wickremesinghe yang akan mengambil alih kuasa Rajapaksa. Dijangka parti-parti yang ada akan memilih Wickremesinghe kerana dia yang paling senior. Tapi dalam temu bual semalam saya tak fikir bakal Presiden Wickremesinghe akan mempunyai pilihan, kecuali dia nak bentuk satu kerajaan campuran. Rakyat pada waktu lapar, pada waktu miskin dan ketiadaan wang, tak mau dengar dah apa kerajaan yang dibentuk. Yang rakyat mahu adalah masalah diselesaikan. Saya tak fikir kabinet baru dia walaupun mencantum begitu banyak parti boleh menyelesaikan masalah. Dan lebih menyedihkan, sebelum dilantik pun Wickremesinghe tak boleh memberi jaminan kepada rakyat Sri Lanka bahawa dia boleh melakukan sesuatu, dengan menggambarkan masa sukar yang sedang dialami hanya boleh stabil pada tahun 2024. Berarti beliau memberi jaminan yang paling logik kepada rakyat Sri Lanka bahawa Sri Lanka hanya akan pulih pada tahun 2024. Kalau saudara lihat visual sekarang, makanan ruji di Sri Lanka telah pun ditukar, iaitu daripada nasi kepada bubur. Saudara dapat lihat bagaimana bantuan yang dijalankan oleh banyak NGO antarabangsa kepada rakyat Sri Lanka menggunakan bubur, bagi membolehkan satu sumber berasnya dikurangkan kepada bentuk bubur, dengan menjadikan kanji yang dulunya dibuang kerana dianggap punca obesiti, kanji yang dulunya dibuang kerana dianggap sebagai unsur tak sihat terhadap kesihatan, kini dikekalkan dalam bubur. Kerana akhirnya diet tak lagi penting, yang penting adalah ada makanan. Jadi budaya Asia Selatan yang mengeluarkan hampir 50% kanji. Sebab tu orang dia masak, orang India, orang di Asia Selatan bila masak, dia masak nasi, air pertama dia buang kerana kandungan kanji tersebut sebagai kandungan dianggap kanji yang tak sihat. Tapi akhirnya sekarang kanji itulah yang menjadi makanan utama kerana yang lebih penting ada karbohidrat, iaitu sumber makanan untuk mengelakkan kelaparan. Saya share juga dengan saudara Mesir, sebuah lagi negara yang Barat mengaturkan agenda untuk menjatuhkan sebuah kerajaan diktator lah konon di bawah Hosni Mubarak. Dah jatuh Hosni Mubarak, naik Ikhwan Muslimin, dianggaplah pula kerajaan yang sangat Islamik. Dijatuhkan juga kerajaan dijatuhkan juga kerajaan Ikhwan Muslimin hingga kembali kepada asal balik asil, di mana naiknya Presiden Al-Sisi yang berorientasikan kediktatoran tentera dalam demokrasi yang tidak adil, sama seperti mana mereka berusaha menjatuhkan Hosni Mubarak. Mesir dan saya fikir kata Argentina akan berada dalam keadaan stagnan ataupun stagflasi ni, di mana tidak ada pertumbuhan ekonomi tetapi akan kolaps apabila dunia makin menuju kepada penurunan ekonomi. Itu saya share dengan saudara. Ada soalan orang tanya apa tak? Malam ni kita tak akan go detail kerana saya akan bagi awareness pada tuan-tuan mengenai bahawa 33 juta rakyat Malaysia akan menyertai apa yang disebut sebagai pusat kajian ekonomi Pertubuhan Bangsa Bersatu. Kita akan menyertai 1.6 bilion penduduk dunia. Al-Farisi, salam Tuan Haji, boleh hurai tak kenapa pelabur-pelabur asing angkat kaki daripada bumi Malaysia? Politik. Apabila politik tidak stabil, begini tuan-tuan, pelabur apabila melabur, dia bukanlah tunai yang dibawa terus dalam pelaburan. Pelabur juga mengharapkan pelaburan mereka mempunyai pelaburan yang lain dalam bursa. Dia ada dua. Satu, dia bawa pelaburan, dia lihat masa depan. Oleh kerana bursa kita jarang lepas daripada para psikologi, sentiasa bermain 1,500, 1,600. Yang kedua, pelabur juga takut kerana Malaysia ada satu trend, apa yang dipanggil setiap kali kerajaan baru muncul, mereka akan menghapuskan polisi kerajaan lama. Sebab budaya Malaysia, sistem dia, kalau aku tak suka engkau,
Anak cucu kau pun aku tak suka. Macam dialog filem Ibu Mertua aku. Apabila muncul sebuah kerajaan baru, dia tak lihat signifikan. Mereka tak akan melihat polisi yang boleh diteruskan dan polisi yang tak boleh diteruskan. Kerana ahli politik kita adalah ahli-ahli politik yang berasaskan kepada dendam. Berasaskan kepada menganggap bahawa apa saja yang ada pada musuh pun akan aku tamatkan apabila aku berkuasa. Oleh kerana mentaliti feudalism lampau juga diwarisi kepada DNA ahli politik. Tak ada orang nak masuk pelaburan ketika dia tak tahu apa akan berlaku dalam PRU15. Kalau naik PRU15, polisi yang ada dihapuskan. Semua projek dihapuskan. Menjadi siapa yang nak melabur di sebuah negara yang tak menjanjikan pelaburan jangka pendek dan pelaburan jangka panjang yang stabil. Jadi sebab itulah kita lihat. Oleh kerana Indonesia mengamalkan sistem presiden, di mana apa saja berlaku dalam politik, seorang presiden akan kekal selama 4 tahun. Berarti apabila bertukar saja presiden, mereka lebih yakin dengan politik Indonesia yang berasaskan pada sistem presiden. Kerana kita adalah Westminster, kita mengikut politik Commonwealth. Berarti kita akan mengekalkan politik pilihan raya di mana kita memilih wakil rakyat memilih Perdana Menteri. Di mana undi untuk menentukan siapa paling berkuasa ditentukan oleh 222 ahli parlimen. Berbanding dengan Filipina dan Indonesia yang memberi satu rakyat satu undi kepada presiden, seorang presiden tak boleh dijatuhkan. Ini menjadikan Indonesia mempunyai nilai pasaran yang lebih tinggi. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pula yang kekal 7%, 8%, 7%, 8%. Dan kedua pula, oleh kerana Indonesia adalah kuasa baru pasaran beli yang tinggi. Sebab tu saya bagi tahu pada saudara dengan terkejut. Dulu Brazil itu dihina-hina orang. Tapi sekarang Brazil adalah negara yang ke-10 paling besar menguasai kek ekonomi dengan 1.8 bilion ringgit. Brazil berada di tangga ke-10 dalam pembahagian kek ekonomi dunia. Memintas Rusia yang berada di tangga ke-11 dengan 1.8 trilion dan memintas Korea Selatan yang berada di tangga yang ke-12 dengan 1.8 trilion je daripada 104 trilion pasaran dunia. Berarti Brazil yang dalam keadaan demikian juga kini telah menjadi satu lagi kuasa yang menguasai kek dunia. Dia berada dalam top 10 kek dunia. Pada dulu Brazil, pada waktu saya belajar tentang ekonomi waktu bekerja sebagai wartawan tahun 90-an, dia disenaraikan sebagai 18 negara paling miskin di dunia. Tapi oleh Brazil, walaupun ada stabilan politik, dia jauh lebih stabil daripada negara-negara yang lain. Itu yang saya bagi tahu pada saudara. Pelabur tak akan berminat melabur di mana-mana pun selagi dia melihat pelaburan tersebut tak stabil. Saya up dulu buku ni. 3 minggu saya tak meniaga buku saya kerana saya memberi laluan eksperimen membantu rakan-rakan buku. Bagi tuan-tuan yang baru follow, malam ni saya jual, ini adalah pendapat perniagaan profesional saya Stream. Saya bekal opitorial, saya dengar tadi adalah opitorial, perniagaan utama. Perkhidmatan utama saya. Perniagaan utama yang ini, konten-konten yang lain tu dipanggil sebagai konten-konten sub je. Hard talk yang saya buat dalam hiburan dianggap sebagai konten-konten, bukan konten premium. Premium saya adalah opitorial. Ini adalah buku Muhammad, sejarah yang telah ditulis oleh seorang yang bernama Martin Link. Martin Link lahir pada tahun 1909 di United Kingdom, dalam keluarga Kristian Katolik. Martin Link lahir dalam keluarga Kristian Katolik. Saya ceritalah sikit bagi saudara rehat daripada ekonomi. Cantiknya Martin Link ni, dia dilahirkan pada usia 20-an. Dia memberontak terhadap Trinity. Berarti ajaran Kristian tentang Tuhan Bapa, Roh Kudus dan Tuhan Anak ni telah mencetuskan banyak kekacauan kepada dia. Dan dia menganggap, dia mencari agama yang unsurnya mestilah mempunyai unsur kita sebut tasawuf lah, unsur-unsur hati nurani pada dia. Oleh kerana dia menjadi seorang yang complicated, Allah atur dengan menjadikan pula asbab. Kerana dia suka dikawal kerana pandangan-pandangan dia yang sangat aneh. Sebagai sarjana, dia dihantar. Oleh kerana dia bekerja dengan muzium di England tu. Dia lahir 1909, pada tahun pertengahan tahun 20-an. Dan pada awal tahun 1930-an, dia di cold storage, dipindah dan diasingkan dalam satu tempat yang di dalamnya hanya ada manuskrip Islam yang dirampas oleh kerajaan British pada era kolonial. Jadi dia duduk, dan walaupun dia seorang yang suka dikawal attitude dia, tapi dia seorang pembaca yang sangat tegar.
Berada dalam tu tuan-tuan, dia membaca kitab Tao dan dia hampir menjadi penganut Tao, dan dia membaca kitab Buddhis dan dia hampir menjadi penganut Buddhis. Tapi akhirnya dia menemukan satu teks tentang Nabi Muhammad SAW, dan dia temui dan dia kata, inilah akhlak yang aku cari. Dan nak jadikan cerita, apabila British menakluk, British memang dah takluk lepas Perang Dunia Pertama, pengagihan kawasan telah berlaku. Jadi British kan, saya bagi tahu pengagihan kawasan, British dapat kawasan mandat iaitu Palestin, dimandatkan kerana mereka juga adalah kawasan yang dimandatkan untuk menakluk Arab Saudi. Dan British juga dapat Mesir. Oleh kerana British dah dia anggap menjajah Mesir, dia ni dibuanglah daripada pening kepala, hantarlah dia pergi ke Mesir pada tahun 1939. Dia berusia 30 tahun. Sampai di Mesir, dia sepatutnya hanya menjadi seorang pembantu, pembantu penyelidik kerajaan British di Mesir. Nak jadikan cerita, dia sampai je pembantu penyelidiknya itu kemalangan dan meninggal dunia. Maka tak ada lagi apa alasan dia dinaikkan sebagai penyelidik. Di sanalah juga kemudiannya dia melafazkan kalimah syahadah dan menjadi seorang Muslim. Tahun 39, iaitu ketika dia berusia 30 tahun, dia menjadi seorang Muslim, revert kepada Muslim, dan dia mengkaji banyak tentang Rasulullah. Dia menulis berpuluh-puluh buku, tuan-tuan. Yang anehnya, walaupun dia masuk Islam tahun 30, tuan-tuan, tahun 1939, dia hanya menulis tentang Rasulullah SAW pada tahun 83. Berarti dia dah menulis Saidina Abu Bakar dalam version dia. Ini Saidina Abu Bakar yang ditulis orang lain. Kejap lagi saya naik. Batili menulis tentang Nabi Muhammad dengan pengkhususan. Ini saudara rasa berbeza kalau saudara baca Syama'il Rasulullah apa semua. Buku ni menjadi box office. Sebahagian data mengatakan dia diterjual 1 juta naskah, sebahagian data mengatakan 2 juta naskah. Berarti saya fikir data 1 juta naskah adalah data Inggerisnya, manakala 1 juta naskah lagi pada tahun 80-an adalah data dalam bahasa terjemahan. Oleh kerana Martin Link ini mengkaji Rasulullah sebagai seorang Muslim yang kembali kepada Muslim, dia faham Rasulullah haruslah ditulis dalam bentuk universal. Ini membezakan dia dengan tulisan-tulisan ulama yang menulis sirah Rasulullah, kerana mereka menulis dalam bentuk untuk dibaca oleh orang Islam bagi meningkatkan lagi rasa kasih sayang dan rasa keilmuan terhadap Rasulullah SAW. Tapi Martin Link, dia berada dalam posisi seorang yang yang kemudiannya masuk Islam kerana Rasulullah. Maka buku ni lebih universal. Buku ni terjual dengan begitu banyak pada tahun 80-an. Banyak rakan-rakan yang membaca pada tahun 80-an membacanya dalam bahasa Inggeris. Tapi inisiatif buku Darul Ihsan memilih untuk menerbitkannya dalam bahasa Malaysia. Saya dah jual buku ni 1,100 kopi. Jangan tuan-tuan yang risau. Banyak, ini yang terbanyak waktu saya jual ketika saya mula buka ZRA Stream pada 10 hari bulan Mac. Jadi kalau mereka yang baru masuk nak lock buku ni, admin IDBE ada Ilham, admin IDBE ada dalam ni. Lock je buku ni RM80. Ini adalah edisi. Kalau saudara nak edisi mewah dia RM110. Ada beza dia adalah font dia. Edisi mewahnya RM110, warna hijau saya tak bawa. Dia font dia lebih besar. Ini adalah edisi pertama yang dikeluarkan dalam warna putih, RM80. Kalau saudara nak edisi warna hijau yang font dia lebih besar, huruf dia lebih besar, RM110. Lock sekarang. Kerana satu-satu pendapatan yang saya perolehi adalah daripada penjualan buku IDBE. Berarti ini bisnes profesional saya. Tuan-tuan lock dengan harga RM80. Saya tak fikir banyak lah. Malah ni 30 lock kalau dapat pun dah Alhamdulillah. Saudara boleh lock dengan link yang lebih mudah. Saudara boleh buat open lock. Bagi mereka yang masuk, lock. Pasal ada ramai trafik baru, lock aja, lepas tu tulis nombor telefon. Ataupun saudara pergi ke link, lebih senang. Link akan ada banyak buku yang saya jual. Semua buku tu ditauliahkan kepada saya untuk dijual. Bagi saudara lock dengan harga RM80 buku ni. Yang seronok, nanti siapa nak Abu Bakar lock je. Kalau nak dua-dua lock, Abu Bakar saya cerita kemudian. Kerana Martin Link ni dia punya magis seronok cerita tentang dia. Bila dia masuk, tuan-tuan, kelebihan buku ni adalah dipanggil special yang tak ada pada yang lain. Dia kata riwayat hidup berdasarkan sumber terawal. Berarti dia hanya ambil riwayat yang disohihkan pada zaman salafus soleh. Berarti unjurannya adalah 200 ke 300 tahun selepas Nabi Muhammad wafat. Manakala pandangan-pandangan yang dia ragui dari segi faktanya dia tak ambil. Tapi dia membentangkannya bukan sebagai ulama. Dia membentangkan sebagai seorang yang melihat Rasulullah sebagai seorang sarjana teks klasik. Kerana kepakaran dan bidangnya adalah teks klasik.
Saudara baca, dan buku ni kalau saudara nak hadiah pada kawan-kawan sesuai, kerana dia tidak dianggap sebagai buku untuk bacaan orang Islam, universal content dia. Sebab tu perkisahan dia punya storytelling sangat cantik. Saya fikir kata sesuatu yang menjadikan tak heran lah kalau buku ni dijual oleh 2 juta naskah pun adalah kerana skill yang ada pada Martin Link. Saya kalau muda tuan-tuan, barangkali saya akan fikir bagaimana menulis sebuah karya hebat tentang Islam dalam naratif Martin Link. Kerana dia faham apa yang nak dibaca oleh dunia. Satu, dia sarjana, seorang akademik. Yang kedua, dia adalah ahli tasawuf. Apabila dia sampai ke Mesir, dia mengikut gerakan tarekat. Membolehkan dia mendalami bahagian yang terdalam untuk mencintai Rasulullah. Kemudian ahli akademik, dia memilih cara dengan menggunakan tapisan akademik yang tinggi untuk menghasilkan buku ni. Yang kedua, dia berasal bukan Islam. Dia boleh memindahkan bagaimana kehebatan Rasulullah yang dipilih secara akademik tapi dapat disampaikan kepada masyarakat Eropah yang bukan Islam. Itu nawaitu dia yang utama, bahawa kehebatan Rasulullah SAW tidak hanya untuk mendakwahkan orang Islam tetapi mentamadunkan dunia dengan mengambil akhlak Rasulullah. Sebab itulah dalam cerita ni, kalau saudara baca, banyak yang ditulis mengenai yang boleh menyebabkan kita melihat Rasulullah daripada perspektif yang berbeza daripada perspektif sirah-sirah biasa yang ditulis oleh ulama. Saudara tambah je, kalau saudara dah baca Syamil Rasulullah, saudara dah baca banyak, tambah je satu. Dengan membaca pula pandangan seorang yang telah kembali ke Islam pada usia 30 tahun, diberi Allah umur yang panjang hingga berusia 96 tahun, menulis berpuluh-puluh buah buku tentang Islam di atas. Ingat nah, dia tulis bukan atas minat dia masuk Islam, di atas kesarjanaannya. Tetapi latar belakang yang saya nak share dengan saudara adalah kerana dia juga adalah seorang pengikut tasawuf di Mesir. Jadi saudara boleh ambil buku ni, atau saudara nak combo atau beli asing. Sebuah lagi buku yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal. Muhammad Hussein Haikal lahir pada tahun 1856. Dia lahir 1888. Dia lahir pada 1888, dia meninggal dunia pada tahun 1956. Muhammad Haikal pula kehebatan dia kerana dia ahli politik Mesir. Dia berjuang menentang penjajah. Lepas penjajah merdekakan Mesir pada tahun 47, dia menjadi ahli politik. Pada waktu itulah Hussein Haikal nampak, ya Allah, dia kata, apabila orang Islam mendapat kuasa, salah satu yang akan menjerumuskan orang Islam adalah tak boleh mengendalikan kuasa. Sebab dia dah berada dalam politik Mesir, berjuang, mereka berjaya menghalau Amerika keluar. Tetapi akhirnya pergeseran politik. Maka dia menulis satu buku yang penting supaya tamadun orang Islam yang bebas daripada kolonialisme merujuk kembali bagaimana Islam dibangunkan lepas Rasulullah SAW wafat. Iaitu bagaimana Saidina Abu Bakar menggunakan pendekatan politiknya. Jadi dalam buku ni saudara akan dapat lihat bagaimana Saidina Abu Bakar digambarkan sebagai tokoh yang patut diteladani oleh semua orang Islam apabila mereka memiliki kuasa selepas zaman yang kacau, di mana Rasulullah wafat. Pada waktu itu muncul Nabi palsu, muncul perpecahan. Sebahagian puak mahukan Ali bin Abi Talib menjadi khalifah, sebahagian menyokong Abu Bakar. Jadi Abu Bakar telah menunjukkan, walaupun dia hanya memimpin pada tahun 630 hingga 632 masih, selepas Rasulullah wafat 2 tahun ya, tapi dalam tempoh 2 tahun dia berjaya mengendalikan begitu banyak ketegangan. Kalau hari ini kita duk cerita akhir zaman, pada zaman dia ni golongan akhir zaman, dia bukan saja dalam tempoh 2 tahun Abu Bakar menjadi khalifah, dia berdepan dengan berpuluh-puluh nabi palsu yang diperanginya, berpuluh-puluh fatwa yang dikeluarkan oleh golongan yang sesat mengatakan Islam telah berakhir. Berpuluh-puluh orang, beribu-ribu orang yang berada dalam wilayah Islam pada waktu itu mengisyarkan zakat tak perlu dibayar. Tapi bagaimana dia memilih bahagian yang tegas dalam memerangi mereka yang dianggap sesat, dan bahagian yang berlembut, di mana pada 6 bulan pertama dia perintah, tuan-tuan, dia tidak bercakap dengan Saidina Ali. Kerana berlaku perpecahan, kerana Saidina Ali juga menerima sokongan yang agak besar, tapi dia menerima sokongan syura, iaitu para sahabat-sahabat yang ada pada waktu itu mengatakan dia yang paling kanan, dan dia telah pun disebut dalam banyak keadaan, termasuk hadis yang ditinggalkan oleh banyak oleh Saidina Aisyah, di mana banyak kali waktu Rasulullah tak sihat, Abu Bakar yang menjadi imam. Jadi Aisyah merasa macam aneh kerana ayahnya. Maka Aisyah bertanya, Nabi Muhammad kata Abu Bakar. Tanya lagi, Abu Bakar. Berarti tidak ada orang yang boleh mengimamkan solat pada hari Nabi tak sakit, Nabi gering, kecuali Abu Bakar.
Berarti kepercayaan terhadap Abu Bakar agak tinggi. Tapi Abu Bakar menunjukkan ketenangannya, tidak memburukkan keadaan, hinggalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu datang kepada dia dan berdamai dengan Abu Bakar. Selepas 6 bulan Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Buku ni kena baca. Ini RM90. Saya naik 2 buku je sebab saya tak mau ganggu reader malam ni. Kalau saya jual buku je, semua orang lari. Jangan lari tuan-tuan, kita akan sambung. Saya tak mau jadi buku sebagai masalah. Walaupun buku adalah sumber pendapatan saya stream. Jadi yang putih Muhammad, kenapa yang ni adalah edisi khas? Dia keluar dalam kualiti yang tinggi, iaitu font yang telah dipindah kepada font besar. Dan dia edisi terhad, dan saya diberi right eksklusif untuk jual Muhammad ni. Bagi mereka yang nak mendapatkan buku Frank Fettenham yang laku 1000 naskah, kita jual itu 8 hari pesta buku, 1000 naskah. ITBM cetak balik 25,000 bulan. Saya akan berada di Ipoh. 25,000 bulan saya akan berada di Ipoh, di Aeon Kelebang. Aeon Kelebang Ipoh. Siapa yang nak datang, nak dapatkan sign dalam beli 1000 buku lagi yang dikeluarkan khas untuk Frank Fettenham. Kalau ada malam ni, tuan-tuan lock dulu. Saya rasa admin dah benarkan lock Frank Fettenham. Tapi saudara akan dapat lewat sikit sebab Frank Fettenham akan keluar daripada kilang 22 hari bulan ni. Bagi tuan-tuan yang nak Frank Fettenham, Gelagat dan Ragam Orang Melayu, yang ditulis oleh seorang residen British yang berada di tanah Melayu daripada tahun 1880 hingga 1880 hingga 1902. Bagaimana dia melihat 16 chapter tentang orang Melayu, termasuk kisah cinta antara Wan Mastura dan Wan Iskandar, yang selalu saya ceritakan sebagai kisah cinta yang indah yang dirakamkan oleh Frank Fettenham, tentang romansa Melayu, kekaguman dia terhadap kisah cinta yang tragik tu. Bagaimana juga dia menulis kisah cinta di antara Wan Muainah, Siti Muainah dan juga Grant. Grant adalah lelaki Inggeris, sahabatnya yang datang ke Perak ketika dia menjadi residen, menggantikan W.W. Bush yang dibunuh. Kemudian Wan Muainah adalah wanita yang berjalan kaki dari negeri Kelantan, cuba mencari rezeki dan kehidupan baru di Perak. Jadi Wan Muainah bertemu dan bekerja dengan Grant. Oleh kerana orang-orang Perak pada waktu itu masih tinggi semangat nasionalismenya setelah rentak membunuh J.W. Bush, menganggap semua orang putih adalah pengkhianat, maka pada satu hari Grant yang tak ada hubungan dengan Empire Inggeris ni pun dikepung oleh orang Melayu untuk membunuhnya. Sebuah kisah benar bagaimana Wan Muainah yang bekerja dalam tanah yang dikerjakan oleh Grant ni, tanah pertanian ni, keluar dan mempertahankan lelaki Inggeris dengan mengatakan dia tak bersalah, tak ada kena mengena orang ni dengan British, tak ada kena mengena orang ni sebagai orang Bush. Kenapa kamu nak bunuh dia? Kisah Wan Muainah, Wan Muasih, lupa dah saya, Siti Muasih yang mempertahankan Grant, adalah kisah cinta yang sangat syahdu. Dirakamkan pada tahun 1890-an. Yang lain-lain tu kalau tuan-tuan nak baca tentang kisah bagaimana orang Melayu naik ke bukit di Perak, kemudian melihat cahaya jingga. Setiap kali Sultan Perak gering, amalannya adalah pembesar-pembesar istana akan naik ke puncak gunung. Pada satu kali diikuti juga oleh Frank Fettenham. Kata Frank Fettenham, orang Melayu percaya bahawa sama ada raja yang gering itu boleh pulih atau raja yang gering akan mangkat adalah dengan melihat pintasan cahaya jingga yang muncul ketika senja datang. Senja nak bawa pergi ke malam, kalau orang Melayu nampak cahaya jingga tu, kata Frank Fettenham, maka percayalah mereka bahawa raja yang gering itu tidaklah panjang umurnya. Jadi ada 16 chapter. Kalau siapa nak buku tu boleh lock juga sekarang. Admin bagi lock je admin, cuma kita akan post bila buku tu keluar. Saudara lock awal. RM70, RM75 buku tu. Dan bagi mereka yang nak jumpa saya di Perak pada 25 hari bulan, saya akan berada di Aeon Kelebang Ipoh. Saya rasa sehari kot, saya pergi pagi balik malam. Saya akan live daripada sana 9 hingga 10.30 malam untuk bercakap mengenai buku Frank Fettenham, Ragam dan Gelagat Melayu, ataupun dalam tajuk Inggerisnya adalah The Malay Sketches, kemudian dipindahkan. Dan saya fikir adalah bacaan yang romantik untuk saudara baca. Bagaimana banyak romansa, bagaimana banyak satira, ragam dan gelagat yang ditulisnya. Terutama chapter yang paling saya suka adalah percintaan di antara Wan Mastura dan juga Wan Iskandar. Bagaimana Wan Mastura yang digambarkan sebagai gadis yang tercantik di Perak berkahwin dengan seorang lelaki bangsawan yang dianggap terkacak di Perak.
Jadi Wan Mastura ni paling cantik kahwin dengan Wan Iskandar. Setihan pada waktu itu berasa sangat tersentuh kerana mengatakan apa lagi yang tak diberikan oleh Wan Mastura, kecantikannya, budi pekertinya, dan kemudian setahun kahwin dah dapat anak. Setihan menulis kerana apa yang dicari oleh golongan seperti Wan Iskandar yang menyebabkan seorang wanita yang cantik yang memilih lelaki terkacak untuk dijadikan suami, menangis setiap hari kerana suaminya lebih banyak menghabiskan masa dengan gundik dan perempuan simpanan berbanding kepada isterinya, wanita yang tercantik dalam negeri Perak. Ini adalah kisah yang tragik yang saya selalu cerita pada kawan-kawan saya. Buatlah filem. Saya kata kalau you all jumpa filem ni, epik Mat Kilau adalah epik kepahlawanan. Epik Wan Mastura dan juga Wan Iskandar adalah epik percintaan. Romansa yang sangat boleh menitih mata baca. Kalau tuan-tuan nak, lock aja buku tu RM75. Dan kemudian siapa yang berada di Ipoh, datang. Nanti saya sign buku tu. Sebab saya akan ada di Ipoh. Saya ingat saya sampai di Ipoh seharian kot. Saya rasa saya dah ada 10 pagi. Cuma live saya je pukul 9 hingga 10.30 malam. Tuan-tuan dan perempuan, ada soalan apa lagi? Saya baca soalan lah tuan-tuan. Sebab saya tak my story malaikat. Tuan-tuan, biar saya membebel je, kejap lagi dia jadi my story. Ahmad Daud Abdullah. Soalan, Haji, apakah cuaca Eropah kini mencecah 40 darjah Celsius akan memberi kesan pada ekonomi global seperti bekalan makanan gandum? Ya. Dia, kalau ikut data, Eropah mengalami purata suhu musim panas. Sekarang musim panas. Pada sekitar dekad 80-an, pada tahun 10 tahun yang dikaji, iaitu tahun 80 bawa tahun 89, data daripada Pusat Kajian Eropah mengatakan purata suhu di Eropah hanyalah 35 darjah Celsius. Tetapi pada tahun 10 tahun terakhir yang dikaji, dan tahun ini, suhunya mencapai 38.3, iaitu dahsyat. Dalam tempoh 40 tahun, dia meningkat 3.3%. 3.3 darjah. Eropah menjadi wilayah yang paling buruk, iaitu menghadapi musim panas yang sangat luar biasa. Sebab tu kalau saudara tengok laporan semalam, 18,000 hektar ke 41,000 hektar hutan di Sepanyol telah dan sedang terbakar. Sepanyol sedang mengalami kebakaran hutan yang sangat dahsyat, hingga Perdana Menterinya terpaksa turun dan melawat kawasan-kawasan yang ada. Tetapi mengikut data laporan daripada BBC di London, kebakaran tak boleh berhenti kerana kawasan tanah tanaman yang kering. Dia macam ni tau. Kalau hutan kering yang sedang belakang di Sepanyol adalah hutan kering. Apa yang mereka bimbangi sekarang? Tanaman yang mati. Pokok oat yang mati, pokok gandum yang mati. Yang pada bila-bila masa kalau suhu jumping sikit lagi seperti mana berlaku di India Utara, yang capai 40.3% tu, kemungkinan semua tanaman yang ditanam secara sistematik juga akan terbakar. Ini akan mencetuskan krisis kebakaran dan juga krisis putusnya bekalan lagi. Kerana saudara tahu bahawa campuran gandum yang dihasilkan oleh Ukraine dan gandum yang dihasilkan oleh Rusia membekalkan lebih 25% gandum dunia. Lepas tu terbakar pula gandum di India yang membekalkan sekurang-kurangnya 30% gandum dunia. India tak apa, gandum dia tak pernah ekspor. Gandumnya menjadi gandum bekalan domestik. Tetapi akhirnya India juga sebelum ini mengekspor gandum ke Sri Lanka. Satu, dia tak ekspor, Sri Lanka tak bayar hutang. Yang kedua, dia tak ekspor kerana dia pun takut gandum dia putus. Dan juga negara-negara yang memproses gandum berkualiti tinggi. Untuk pengetahuan saudara, Qatar menjadi negara gandum pengeluar gandum kualiti tinggi. Tapi Qatar tak tanam gandum. Qatar ambil gandum daripada India, bawa. Dan kemudian gandum itu diproses untuk kegunaan golongan elit di Asia Barat. Qatar sendiri telah menghadkan pengeksportan gandum kualiti tinggi. Dia beli daripada India, yang mana ada dalam stok dia tak keluar. Dia tak keluar jual di Oman, dia tak keluar jual di UAE. Dia tak keluar jual kepada negara-negara Saudi. Kerana dia membimbang stok gandum dia. Setakat semalam, laporan BBC yang selama 2 jam mengenai kebakaran hutan yang sedang melanda Eropah tak bercakap tentang krisis makanan. Mereka belum ada data. Mereka bercakap adalah krisis mengenai kebakaran hutan yang mencetuskan konflik alam sekitar. Sebab tu semalam tu, saya tak ada promote dah buku Panas Rata dan Sesak, sold out dah. Itulah buku yang saya kata terbaik, kerana sepertiga daripada buku tu bercerita tentang kesan pemanasan suhu global oleh Thomas L. Friedman. Saya dah jual waktu sebelum M. Nasir tu. Saya tak banyak stok buku tu, saya ada lebih kurang dalam
Last stock saya dapat buku tu 112 set. Buku tu dah sold out. Di malam ni kalau saya promote pun saya hanya boleh promote pada saudara. Kalau saudara baca Thomas L. Friedman tu, saudara akan dapat detail. Tapi buku tu dah sold out, 112 set. Thomas L. Friedman yang mencerita tentang panas, iaitu kesan suhu global, mencerita tentang rata pergerakan internet yang kemudiannya akan menjerumuskan dunia pada perkongsian maklumat tanpa had dan sesak. Bandar-bandar yang kemudian menjadi masalah bencana kerana manusia penduduk dalam satu bandar terlampau padat. Sebab tu seronok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke Angkor Wat di Siem Reap, Kemboja, sama tuan-tuan. Apa yang berlaku pada kerajaan Siem Reap adalah kerana apabila dia buka bandar Siem Reap tu dalam peperangan kerajaan Buddha yang kuat ni, dia tebang segala hutan kerana dia nak membina empire baru di Siem Reap. Tahu tak Siem Reap tenggelam sebab apa? Kerana Siem Reap telah membangunkan bandar epik dia tu dengan tidak mengikut sistem saliran yang betul. Jadi orang-orang kerajaan Buddha epik ni dia berkumpul dan akhirnya bila datang banjir, bandar tu tenggelam. Itulah yang juga akan berulang. Sebab tu saudara akan lihat kenapa Presiden Jokowi memindahkan bandaraya ibu kota baru Indonesia ke Nusantara di Kalimantan. Kerana Jakarta juga akan tenggelam kalau dia tak boleh kawal 10 ke 12 juta penduduk di Jakarta. Tak boleh ditambah lagi. Kalau tambah lagi, Jakarta yang selalu mengalami banjir ni akan mengalami bandar yang tenggelam. Kerana hakisan ke atas Jakarta berlaku dengan pantas kerana Jakarta menjadi pusat rezeki, menyebabkan migrasi orang datang ke Jakarta itu sesak. Sebab tu sayang saudara tak lock awal buku tu. Saya ambil masa 3 hari nak jual. Itu buku paling liat habis. Paling liat nak habis. Walaupun saya anggap itulah buku terbaik kerana ditulis oleh Thomas L. Friedman, the only writer yang ada dalam dunia yang semasa hayatnya memenangi 3 anugerah Pulitzer, iaitu anugerah buku terbaik. Buku terbaik dunia tu Pulitzer dia menang 3 kali. Tapi tak apalah, nak cerita buku dah habis lah. Tapi saya beritahu kata serius, kita akan lihat ada 3 ancaman yang sedang berlaku pada dunia. Satu ancaman yang berada di luar kawalan, iaitu cuaca. Itu ancaman yang berada di luar kawalan. Yang saya beritahu pada saudara bahawa kita juga sedang mengalami, iaitu menjadikan saya beritahu pada saudara, saya ambil contoh kerajaan negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah menambah dia punya subsidi besar untuk membolehkan setiap hektar tanah bendang di Kedah boleh mencapai keluaran sekitar 7.6 tan sehektar. Kerana Selangor capai 8 juta tan sehektar, 8 tan sehektar. 8 tan sehektar bukan juta sehektar je, 8 tan sehektar. Selangor capai. Kedah dia push, dia tambah duit, dia push, dia tambah duit, dia push, dia tambah duit, tapi dia tetap mencapai puratanya hanyalah 4.8. Tapi kata petani-petani normal seperti Shimei Yunusi ni, mereka hanya menerima 3.6 tan sehektar. Berbanding Selangor yang dah sampai 8 tan sehektar. Berarti impak cuaca adalah ancaman terbesar kepada petani di Kedah. Berarti kerajaan dah tambah duit, dah tambah apa pun, tetapi sesuatu yang kerajaan Kedah tak buat adalah mereka tak boleh mengendalikan cuaca. Sebab tu tahun ni saya dah selalu stream dekat tuan-tuan, ada petani di Kedah menabur 2 kali, ada yang tabur benih 3 kali. Ada yang terpaksa tabur baja 2 kali, ada yang 3 kali. Kerana dia tabur yang pertama, hujan datang, hilang dia punya benih. Hilang benih padi tak apa, kosnya RM32 segundi. Tapi bila dia tabur, 2 minggu naik, mereka tabur baja. Tapi datang lagi hujan, menyebabkan padi dan paja. Baja subsidi, padi subsidi, lunyai. Ambil lagi dan tanam lagi. Ini menjadikan komplikasi yang sangat besar di negeri Kedah. Kerana kerajaan Kedah meningkatkan subsidi, hasilnya berkurang. Kerana ancaman besar di Kedah bukan mentaliti petani. Jangan tuduh orang petani jual baja subsidi, dia tak logik. Frasa yang paling besar, Kedah tidak boleh menyesuaikan dirinya dengan demand ke atas pengeluaran padi kerana ancaman terbesar adalah cuaca. Oleh kerana Kedah adalah sebuah negeri yang membekalkan 43%. Sebab tu dia dipanggil jelapang padi. Malaysia ni padi yang dihasilkan secara mandiri, kita hasilkan sendiri 70%. 30% kita beli daripada Vietnam. Padi-padi high-end je kita beli daripada India, beras high-end. Daripada 70% padi domestik kita buka balik kepada 100% keluaran. Kedah saja membekalkan 43%. Tapi Kedah lah negeri yang paling perlahan mencapai tahap keluaran padi. Kerana ancamannya kepada musim hujan. Selangor ada. Selangor adalah negeri yang berjaya. Di mana Selangor berjaya mencapai 8 tan sehektar.
Selangor berjaya. Tapi skala tanah yang ada dekat Selangor tak sebesar pada skala tanah yang ada di Kedah. Ini adalah konflik yang besar dan saya fikir tahun ni kalau kata petani-petani veteran yang saya jumpa termasuk Bapak Shimir, dia kata akan merosot 20% kerana tahun ni dah lah tabur 2 kali. Lepas tu tabur kali kedua. Bila tabur kali kedua dia tumbuh kan. Bila tumbuh di atas baja yang dibawa air pada banjir yang pertama. Baja tersebut telah menyuburkan rumput atau padi angin. Berarti tahun ni ancaman yang paling besar barangkali 20% padi yang ada, bawa boleh bagi 30% padi angin yang akan dituai. Berarti padi yang tak ada beras di dalam dia. Jadi ini antara benda-benda yang menjadikan kehidupan lebih complicated. Saya stream dengan tuan-tuan ni, berharaplah tuan-tuan, saya pun taklah begitu pandai, tapi akhirnya tuan-tuan, dalam dunia ni kita bukan perlu orang pandai. Kita perlu asas saja untuk hidup. Kita tak perlu jadi ahli ekonomi tuan-tuan seperti Profesor Dr. Jomo K. Sundram. Tak perlu. Basicnya kita tahu dan basicnya kita boleh navigate. Boleh navigasi diri kita. Berarti tak mustahil tuan-tuan apabila bencana yang saya kata taifun tu yang itu hari menyebabkan Kedah dilanda ribut, tapi nasib baik tak ada banjir yang menumbangkan padi yang tumbuh 18 inci ke 24 inci tu, di mana taifun yang dijangka datang daripada Filipina pergi ke Kedah yang minggu lepas tu, tapi tak sampai ke Vietnam. Walaupun amaran yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Taufan di Eropah dan Pusat Kajian Taufan di Amerika Syarikat dan juga Met Malaysia, bahawa ekor taufan akan sampai di Vietnam, di mana Vietnam adalah negara yang membekalkan 30% padi pada kita, tapi tak berlaku. Berarti satu padi di Kedah yang tumbuh pada 18 inci ke 24 inci, kita doakan selamat untuk dituai dalam tempoh 2 bulan lagi. Manakala Vietnam tak terjejas, kerana kalau Vietnam mula tutup pintu padi dia, berarti Vietnam kata kalau mereka terjejas, mereka tak akan ekspor padi kerana mereka nak kekalkan seperti mana yang dilakukan oleh India, dilakukan oleh banyak negara, iaitu tidak mengeluarkan bekalan makanan tempatan kerana bimbang krisis makanan. Kita tak dapat 30% padi import daripada Vietnam. Kalau kita tak dapat beras import daripada Vietnam, pengeluaran domestik pula jatuh. Dijangka jatuh lagi 20% tahun ni. Berarti satu masalah lagi lah untuk menghadapi kenaikan harga beras, kerajaan kena subsidi lagi. Salah satu yang menjadikan ekonomi kita tidak progresif adalah kerana dana yang terlalu besar terpaksa kita subsidikan. Kita terpaksa subsidikan kepada minyak petrol sampai minyak masak. Kita terpaksa subsidikan kepada macam-macam benda. Jadi saya fikir kata salah satu daripada angka subsidi yang tak perlu, kita mampu lagi kita tampung adalah subsidi padi. Jadi tuan-tuan, banyak-banyak doa pun tuan-tuan, ubahlah konsep doa kita. Doakanlah benda-benda yang juga saudara kena tambah dalam doa. Iaitu, ya Allah Tuhanku, kalau kamu uji kami dengan apa bentuk cuaca pun, ya Allah Tuhanku, lindungilah kami daripada cuaca yang boleh membawa umatmu yang ada dalam negara ni kepada kebuluran ataupun pada krisis makanan. Sesungguhnya, ya Allah Tuhanku, kemurahan rezeki yang paling besar yang kami inginkan adalah jauhkanlah kami daripada kemiskinan. Jauhkanlah kami daripada kebuluran. Kerana ini adalah period yang kritikal dan praktikal doanya begitu. Okey? Ada orang lock buku banyak tak? Alhamdulillah, kerana lama saya tak naik buku saya. Cari gaji tuan-tuan. Saya adalah streamer profesional yang dapat gaji. Setiap kali tuan-tuan beli satu buku ni, saya dapat antara 32 ke 36 ringgit. Saya tak bohong tuan-tuan. 32 ke 36 ringgit. Saya tak naik kerana 3 minggu, kerana saya bagi masa untuk membantu rakan-rakan. Saya balik ke Kedah, bantu Garoda jual buku sejarah Datuk Bahaman, kerana saya tengah rasa bahawa di tengah semangat orang tentang Mat Kilau, inilah masa terbaik untuk menjual buku yang ditulis oleh A. Latif Ahmad. Buku yang ditulis pada tahun 1961. Tuan-tuan kalau tahu buku ni tuan-tuan baca, tuan-tuan akan menangis. Sebab sanad inilah satu-satu sanad sejarah yang terhebat. Kerana pada tahun 61 Imam Diah ni masih hidup. Dengar buku yang Garoda jual. Kalau siapa nak lepas ni pergi ke Garoda. Kalau Mio Herman ada dalam ni ataupun Shimir ada, tolong share kan. Sebab kita masih lagi jual buku Garoda ni. Pada tahun 1950-an, Latif Ahmad, penulis buku sejarah Datuk Bahaman ni, tahu kata Imam Diah masih hidup. Siapa Imam Diah? Imam Diah adalah orang yang berjuang bersama dengan Datuk Bahaman. Jadi dia sanad dia bukan sanad lisan. Dia berada dengan Datuk Bahaman dalam perang tu. Daripada perang 1890 waktu mereka menyerang balai polis yang cuba dibina dalam kampung Terua tu. 1891 mereka bertempur lagi. 1892 mereka bertempur lagi dan halau British keluar. 1895 yang saudara tengok dalam petikan filem Mat Kilau, British patah balik. Ini adalah kisah yang diceritakan oleh Imam Diah apabila
Latif Ahmad tahu ini adalah sumber terakhir. Dia interview kerana dia jumpa Imam dia 20 tahun sebelum dia jumpa Imam dia 10 tahun sebelum Mat Kilau muncul dan mengisytiharkan dirinya Mat Kilau. Jadi sanad lebih awal adalah sanad Imam dia. Dan Imam dia mengambil sanad yang penuh tentang perang tu. Dalam filem tu hanya ambil bahagian yang boleh didramatisation ataupun di filmikopik, iaitu Mat Kilau. Tapi dalam buku tu keseluruhan sejarah saudara boleh baca. Kalau saudara baca, saudara menangis. Kerana saudara melihat begitu besarnya perspektif perjuangan Datuk Bahaman. Yang kemudiannya pintu yang dibuka oleh Datuk Bahaman lah yang kemudiannya membawa Tok Gajah, yang membawa Mat Kelubi, yang membawa Cik Ibrahim, yang membawa Mak Lela. Mak Lela ni pun tuan-tuan, saya tak maulah cerita benda pelik-pelik, tapi saya doa lah. Sebab dia hilang dalam bila mereka pergi dan berbaiah untuk menyembunyikan diri. Di mana pada waktu tu Tok Gajah tukar nama, Datuk Bahaman tukar nama, Mat Kilau pun tukar nama kepada Mat Siam, Mat Dadu kan. Ada seorang lagi Mat, nama dia Mat Lela. Mat Lela saja sumber akhir mengatakan ketika diburu oleh British lari ke Siam, Siam tangkap Datuk Bahaman dan Tok Gajah, Mat Lela telah lari ke Indonesia. Jadi Mat Lela ni kita tak tahu di mana makam ni. Jadi kalau tuan-tuan nak lock je buku tu, sambil lock buku saya tak expect banyak lah. Kalau tuan-tuan lock malam ni, kalau admin bagi tahu kat saya boleh jual 50 bonus lah. Sebab saya aim hujung bulan ni nak cari gaji, nak jual 300 buah je. Tapi saya tukar-tukar buku lah dulu. Malam ni saya naikkan Muhammad dan saya naikkan buku Abu Bakar As-Siddiq. Saya dah live sejam lebih dalam sembang-sembang, saya tak larat pun. Saya ingat hari ni nak live 45 minit je sebab saya letih. Tapi saya tak maulah berhenti sebab nanti orang kata sebab saya tak pernah cuti pada hari weekdays. Saya hanya cuti pada weekend. Tapi weekend lepas pun tak bercuti sebab kita satu hari kita ada M. Nasir. Saya tak boleh cuti hari Sabtu kerana nak bagi laluan M. Nasir muncul hari Ahad dengan publicity yang cukup. Okey, kalau gitu ada kita capai 1000 berapa tadi, Ham? Sekarang berapa orang ada? 1-2. 1,200 orang yang ada, itu yang saya share dengan saudara. Dan saya bagi tahu juga pada saudara navigasi ekonomi ni. Saudara jadilah orang yang peka pada ekonomi. Bacalah tuan-tuan. Kalau tak ada apa pun tuan-tuan, Google lah. World Economy Report Today ataupun update apa ni World Economy, update World Economy, bacalah daripada Capitalist.com yang saya bagi pada saudara untuk sumber alternatif. Saudara ataupun saudara Google je ekonomi dunia hari ini. Kalau dapat sumber daripada Kompas, saudara dapat sumber daripada platform-platform yang kita anggap memberi pandangan yang kritikal. Saya baca Kompas lah. Kompas tak dikuasai oleh mana-mana parti politik di Indonesia. Jadi dia memberi laporan yang legit. Selain itu saya tengok juga daripada South China Morning Post. Kalau saudara boleh langgan South China Morning Post, langgan, dia murah. Kalau yang free, baca yang free. Saudara boleh langgan juga daripada Nikkei, Nikkei. Dia Nikkei cas dekat saudara sekarang ni saya rasa $1 kot untuk seminggu. $1 untuk seminggu. Jadi seminggu RM4.40. Membaca artikel ekonomi, artikel politik dan artikel geopolitik terbaik dunia dalam sebuah syarikat yang dikuasai oleh Jepun tapi berpangkalan di Hong Kong. Jadi yang menulis dalam Nikkei adalah salah satu daripada platform ekonomi, politik dan geopolitik dunia yang dimiliki oleh Jepun berpangkalan di Hong Kong dengan menggunakan wartawan-wartawan yang saya kira sebagai terbaik yang menulis dalam bahasa Inggeris. Langgan je $1 untuk 7 hari. Itu je tuan-tuan, terima kasih pada semua 1,400 orang masuk. Jarang saya stream ni, dan 1,200 orang yang kekal sekarang. Saya tak ada My Story. Kalau saya nak, saya rajin besok saya stream My Story. Kalau siapa yang rasa saudara nak tahu, ramai orang yang baru masuk mungkin tak pernah mendengar My Story Lebanon daripada saya. Tak pernah dengar My Story Palestin, dah selalu saya cerita. Tak pernah dengar My Story Kosovo daripada saya. Tak pernah dengar My Story Ethiopia daripada saya. Saya share lah besok. Dan saya ucap terima kasih pada mereka yang hadir, 1,400 orang malam ni. Dan mereka yang membeli buku saya. Saya tahu saya ada trafik baru dalam 3,000 orang yang lock buku ni. Lock lah tuan-tuan, kerana saya tak malu untuk bagi tuan-tuan, untuk menyara diri saya sebagai seorang full time streamer. Profession saya adalah jual buku. Berarti saya tak bergantung kepada komisen FB. Kerana semua yang saudara bagi star, semua yang saudara bagi dekat YouTube, duit tu saya bagi pada admin saya. Saya ni orang yang buta IT tuan-tuan. Saya tak tahu apa. Saya DM Facebook pun saya lambat jawab. PM Facebook saya tak tahu. Saya nak cek apa-apa semua saya tanya dengan admin saya. Admin saya adalah tinggal di Melaka. Saya kata tolonglah Son, apa saja yang kita ada pendapatan itulah gaji Son. Saya bagi pada dia. Sebab yang ada kat saya ni ilham tengah duduk, kami dua je kat sini. Tak ada orang nak balik.
Tapi selamatlah kawasan ni sebab saya berada di Jalan Tar, di depan shopping mall yang terkenal iaitu Muaz. Saya ucap terima kasih semua. Kalau rajin, besok saya akan bagi my story. Tak ada update ekonomi, tak ada update politik. Dan saya bagi tahu pada saudara, berhentilah memaki orang politik. Kalau saudara maki orang politik, berarti saudara orang tidak mengambil langkah berjaga-jaga. Kerana maki hamun kebencian tidak akan boleh melindungi diri kita. Ingat, maki hamun kebencian, hatred, tak boleh melindungi diri kita. Dia hanya melempiaskan bahagian syaitan yang ada dalam diri kita. Yang boleh melindungi diri kita adalah bagaimana kita navigasi. Kita mengawal pergerakan dia, navigate. Cari sumber ekonomi, cari sumber tu, cari sumber ni, baca. Di mana di tengah-tengah orang lain mencipta kehancuran, jangan sertai kehancuran tersebut. Di tengah-tengah orang mencipta kehancuran, kamu ciptalah kekebalan pada kehancuran. Sebab tu saya stream dengan saudara, saya advise saudara, saya nak maki kerajaan tak guna tuan-tuan. Bersepah dah setakat kaki maki ni, saya menyertai je sebahagian gerombolan orang yang menjadikan nafsu sebagai alat untuk berkomunikasi. Tapi saya ambil satu langkah, kata apabila politik menjadi rapuh, tak guna maki, kerana apa yang saya sebut, nasi telah menjadi bubur. Tetapi sebelum bubur hangus dan langsung tak boleh makan, ambil pengetahuan tentang ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi malam besok kerana saya tak bercuti minggu ni. Dan bagi mereka yang nak menemui saya, tunggu saya di Ipoh. Di Ion Ipoh Kelebang. Saya nak sebut tak tahu. Saya akan berada di sana. Terima kasih pada admin. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.